Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 12 Mei bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Kewujudan mutasi varian baharu dan trend kenaikan kes penularan global antara penyumbang kepada lonjakan kes COVID-19 akhir-akhir ini. Bekas Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Rohaizat Yon berkata, selain itu kelesuan berperang pandemik dan sikap sambil lewa masyarakat dalam mematuhi SOP juga menjadi faktor kepada peningkatan kes di negara ini. Ujarnya jika ia berterusan tanpa kawalan yang ketat, angka kes baharu COVID-19 akan terus melonjak lebih tinggi terutama di negara ini. Dato' Dr. Rohaizat juga bimbang kes harian COVID-19 kembali melonjak tinggi hampir 4,000 kes dengan 3,973 kes baharu, 38,499 kes aktif dan 22 kes kematian dicatatkan semalam. Kalau kita lihat bahawa COVID-19, virus COVID-19 ini amat kecil. Saiz COVID-19 ni kalau kita lihat adalah kalau kita ambil rambut adalah bersamaan dengan kalau kita belah rambut ini hampir 1,303 kali. Kalau kita belahan rambut itu sama dengan satu saiz COVID-19. Apa yang perlu dibuat adalah penjarakan fizikal di mana juga kita berada 1 meter, itu penting. Dan yang kedua, sentiasa memakai pelitup muka dan juga terutama di tempat-tempat yang sesak dan bila kita pergi ke bekerja dan sebagainya, dan sentiasa membawa sanitizer kita cuci. Bagi kita lihat bahawa penularan yang banyak iaitu salah satu tata cara penularan yang banyak adalah melalui droplet, dan droplet ini boleh bertabur di mana-mana. Jadi kalau 3 prosedur operasi standard ini kita buat, penjarakan fizikal, kemudian memakai pelitup muka, tempat yang sesak, bila kita keluar membeli belah, dan sentiasa membawa sanitizer bila kita menyentuh tempat-tempat tertentu, insyaAllah kita akan boleh mengamal. Pilihan Raya Negeri Sarawak tidak menjadi keutamaan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS buat masa ini. Sebaliknya, menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, tumpuan utama adalah untuk mengekang COVID-19 yang masih menjadi ancaman. Tegasnya, perkara-perkara lain seperti pilihan raya negeri dikemudiankan sehingga keadaan mengizinkan. Menurut beliau, peningkatan kes penyakit itu sejak kebelakangan ini membimbangkan. Tambah pula, Sarawak menjadi antara negeri teratas dari segi jumlah kes harian mengatasi negeri-negeri lain untuk beberapa minggu. Menurut beliau, kerajaan negeri terus berusaha untuk mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 mencukupi. Ini termasuk melalui perundingan dan pemerolehan sendiri daripada pembekal dalam usahanya untuk menyelesaikan program imunisasi di negeri itu menjelang Ogos depan. Di samping itu, kerajaan negeri juga perlu mendapatkan kebenaran kerajaan persekutuan untuk mewartakan hospital-hospital swasta sebagai pusat pemberian vaksin untuk mempercepatkan proses imunisasi khususnya di kawasan bandar. Pendekatan whole society approach mampu memperkasa diri masyarakat dan negara dalam usaha melindungi nyawa rakyat dan dalam masa sama menjamin kemakmuran negara. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali berkata, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengimbangi antara melindungi nyawa rakyat dengan memelihara ekonomi. Dalam satu pertusan Aidilfitri, Datuk Seri Azmi meminta semua rakyat untuk sentiasa bersabar dalam menjalani ujian ini. Katanya usaha dari semua pihak mampu melandaikan keluk penularan COVID-19 di Malaysia. Tambah beliau, kata kunci bagi sambutan Aidilfitri esok adalah pematuhan yang mana semua rakyat perlu mematuhi undang-undang, SOP serta tertib mengamalkan penjagaan kesihatan. Penduduk Tanah Putih baharu yang telah meninggalkan kediaman mereka sebelum 5 Mei lalu diminta mengisytiharkan taraf kesihatan mereka. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Pahang Zaira Shahli Shah Zulkifli berkata, ini kerana dibimbangi mereka yang meninggalkan kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD itu bergejala COVID-19. Kata Zara Shahli, pihaknya mengesah menerusi rondaan dan mendapati terdapat banyak rumah tidak berpenghuni, kosong dan berkunci. Selain itu, menerima maklumat daripada jiran di kawasan sekitar. Seramai 1,115 penduduk Tanah Putih baru telah hadir untuk membuat ujian calitan pada Isnin lalu, manakala 842 orang lagi pada hari kedua di 2 lokasi yang ditetapkan.
Zaira Shahli berkata terdapat 2 lokasi disediakan untuk membuat saringan dan ujian calitan iaitu di Masjid Al-Mutakin, Tanah Putih Baru dan di Dewan Jubli Perak. Ia dibuka seawal pagi sejak 10 Mei sehingga kini. Pakar-pakar kesihatan menegaskan tahi lembu bukan penawar COVID-19. Ini berikutan segelintir rakyat di India dan Sri Lanka percaya tahi lembu boleh dijadikan penawar kepada virus berkenaan. Agensi media India melaporkan doktor-doktor pakar di negara itu mendedahkan tidak ada sebarang bukti saintifik yang mengatakan tahi lembu berkesan dan mampu mengubati COVID-19. Sebaliknya, amalan itu meningkatkan risiko penyebaran penyakit lain serta komplikasi kesihatan yang serius. Amalan melumurkan tahi lembu ke seluruh badan sebelum mandi menggunakan susu atau air kunyit dipercayai segelintir masyarakat dapat meningkatkan imuniti selain menjadi penawar melawan COVID-19. Malah laporan di Gujarat menyatakan terdapat individu mengunjungi pusat rawatan yang menawarkan mandian tahi lembu atau kencing lembu. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.